Okay, tajuk malam ni tajuk malam ni kita sambunglah yang pipe aliran pipe wang itu. Okay, kita sudah cerita pasal services. Pipe wang yang paling besar services, tuan-tuan. Kedua kita dah cerita semalam iaitu business. Business juga pipe yang besar, tuan-tuan. Okay, Tania tim Julia tadi pagi dia kata dah ada 3 orang yang membeli 7 BC, 7 business center itu kan. Macam tu lah. Kan? Dia faham lah yang semalam punya cerita kan. Semalam Sibu dah cerita yang 7 BC itu kan. Okay? Bahkan bukan 7 BC, Sibu cerita pasal 15 BC. The best is not 7 BC. The best is 15. 15 BC itu yang terbaik. Okay? Berbanding 7 dengan 15. 15 is better. Tapi modalnya besar sikit lah, tuan-tuan. Modalnya besar lah. Kan? But kalau tuan-tuan ada modal, go for 15. Go for 15. Okay? Sifu nasihatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak betul-betul nak jadi jutawan di dalam Smart CV ini, kalau tuan-tuan ada modal itu, kalilah 200 kali 15, 3,000 lah, modal 3,000 itu, ambil 15 tuan-tuan, BC. You will not regret it. Tuan-tuan tidak akan menyesal kalau ambil 15 tu. Tuan-tuan akan tersenyum lebar, tuan-tuan, sampai ke telinga tu. Setiap kali tuan-tuan dapat pairing, tuan-tuan. Bukan pairing lagi, tuan-tuan. Setiap orang yang masuk dalam kumpulan tuan-tuan tu, yang beli BC tu, tuan-tuan dapat RM40. Setiap orang yang beli satu BC lah, tuan-tuan dapat RM40 komisionnya itu. Cuma dia menunggu pairing, tapi dia tuan-tuan punya komisen tu RM40 tu setiap satu BC tu. Tu yang hebat tu. Macam kita sponsor pula kan. Sponsor kan RM40 satu BC. Macam tu, macam. Tapi kalau pairing kan dia infinity. Orang yang beli BC itu walaupun dia 1,000 level ke bawah, tuan-tuan dapat juga itu benda tu. RM40 tu. Kan sedapnya tuan-tuan kalau ada 15 BC. Okay? Sangat powerful. Okay, so let us move on. Itu semalam punya cerita kan. So malam ini punya cerita, kita cerita pasal aset. Okay, kita dah sampai yang ketiga lah. Services sudah cerita, business sudah cerita. Malam ni aset digital. Besok dipanjangkan umur, kita cerita yang derma. Okay, besok dipanjangkan umur kita akan cerita pasal derma, ataupun bahasa Inggerisnya charity. Charity, bukan sweet charity. Alright, aset digital. Kita nak jadi jutawan melalui aset digital unit. Semua jalan ni, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jadi jutawan services, tuan-tuan boleh jadi jutawan business, tuan-tuan boleh jadi jutawan aset digital. Tuan-tuan boleh jadi jutawan dalam charity pun boleh jadi jutawan. Boleh. Okay, jadi malam ni kita nak cerita, okay, macam mana aku nak jadi jutawan dalam aset digital. Walhal aset digital ini, tuan-tuan, dia free. Macam mana aku boleh jadi jutawan dalam benda yang free? Kan? Itu yang buat orang pening kepala tu kan. Macam mana boleh jadi jutawan dalam benda yang free? Doesn't make sense. Tidak logik kan? Tidak masuk akal kan? Itu orang kata scammer lah ni kan. Dia tak belajar lagi. Kena belajar lah kan. Kena belajar lah apa cerita dia tu. Okay, so tonight, malam ini kita belajar dan benda ni dirakam. Ada orang kata scammer, tuan-tuan bagi video ni. So video ini sebagai jawapan kepada dia kan. Nak faham apa tu aset digital. Benda free boleh jadi jutawan. Benda free boleh jadi jutawan.
Okay, understand this part. Kita kena faham ini. Okay, tuan-tuan, perbezaan aset. Okay, aset digital dengan aset yang lain. Aset digital dengan aset yang lain. Sebab aset ini, tuan-tuan, ialah sesuatu yang bagi kita cash flow. Okay, definisi yang simple macam itulah. Asset is something give you money, tuan-tuan. Cash money. Kan, yang flowing lah, flowing. Cash money yang bukan sekali, kalau sekali tak jadi ya. Yang flowing, yang berulang, yang berterusan, itu yang bagi kita income yang berterusan, itu dipanggil aset. Now aset ada macam-macam lah kan. Tuan-tuan nak panggil saham, saham itu aset, yes. Tuan-tuan beli saham apa? Saham Telekom ke, saham TMB ke, kan? Apa-apa saham lah. Tuan-tuan beli saham Microsoft ke, okay? Tuan-tuan beli saham Facebook ke, Facebook. Tuan-tuan beli saham Alibaba ke, macam itulah, kan? Lazada punya syarikat ada juga, okay? Shopee punya syarikat ada. Macam-macam saham yang tuan-tuan boleh beli. Itu saham. Okay, itu di bursa saham lah. Sama ada bursa saham Kuala Lumpur ke, Nasdaq ke, tuan-tuan boleh beli di bursa saham. International pun boleh, lokal pun boleh. Okay, itu satu bentuk aset. Bentuk kedua ialah kripto. Kripto. Okay, saham juga. Okay, saham juga apa? Aset juga. Dia aset juga tu. Kripto tu aset, tuan-tuan. Sebab dia boleh bagi duit kat kita kan. Okay, boleh bagi duit kat kita. Jadi dia juga aset. Okay? Jadi orang yang beli Bitcoin, di mula-mula masa dia mula muncul Bitcoin tu murah. Harganya murah, kan. Tapi sekarang harganya tinggi, kan. Okay, jadi perbezaan harga murah dengan harga sekarang, siapa yang beli awal-awal dulu dia untung lah, tuan-tuan. Dia dah jadi jutawan dah, mati milenial dah. Ya kan? Disebabkan oleh peningkatan nilai harga kripto itu, Bitcoin itu. Okay? So dia ada banyak lah kan. Yang famousnya ialah Bitcoin. Masa munculnya orang tak peduli kan. Masa dia muncul dulu orang tak peduli. Okay, itu satu bentuk aset. Yang ketiga ialah aset yang berbentuk fizikal. Fizikal. Seperti rumah. Rumah aset, tuan-tuan. Kan? Tanah aset. Emas aset. Okay? Sebab benda tu ada nilai kan. Ada nilai. Now yang keempat aset digital yang kita punya ni. Okay? Dia bukan saham, dia bukan kripto, dia bukan aset fizikal. Dia aset digital. Jadi berbeza dengan yang lain-lain tu. Okay, jadi ini pertama di dunia, tuan-tuan. Tidak ada contohnya, tidak ada samanya dengan tempat lain. Okay, jadi aset digital smart CV ini the only one in the world. Jadi aset ini, tuan-tuan, dia diberikan percuma. Diberikan percuma oleh syarikat kita ni, tidak dibeli, tuan-tuan, tidak dijual. Aset digital tidak dijual. Syarikat tidak jual. Okay, syarikat tidak jual. Tetapi tuan-tuan boleh jual. Okay, syarikat tidak jual, tapi tuan-tuan boleh jual. Kalau tuan-tuan sudah dapat benda tu free, tuan-tuan dapat free, lepas tu tuan-tuan nak jual, boleh dijual. Boleh dijual. Anytime tuan-tuan boleh jual. Anytime, anywhere. Bila-bila masa boleh tuan-tuan jual. Okey, benda ni tiada risiko. Aset digital tidak ada risiko sebab benda itu free. Benda free mana ada risiko? Benda free mana ada risiko? Tak ada risiko lah. You cannot rugi kan? Mana boleh rugi kalau tak ada modal keluar. Tak ada duit kita keluar. Okey. Jadi tiada risiko. Dari mana benda itu datang? Daripada perbelanjaan. Okay?
value-nya itu datang daripada perbelanjaan satu syarikat. Apa saja jenis perbelanjaan ataupun perniagaan ataupun jual beli dalam Smart CV akan contribute, menambah nilaikan, menaikkan nilai aset itu. Itu kita panggil dia eco business, tuan-tuan. Okay. Nah, keuntungannya dia naik terus. Kadarnya kita tidak tahu, bergantung kepada perbelanjaan itu, perbelanjaan satu community. Tapi mestilah naik sebab setiap hari orang berbelanja kan di dalam Smart CV ini, setiap hari orang berbelanja. Okey, jadi nilai aset itu sentiasa naik. Dia tidak akan turun. Macam tu. Okey, naik cairkan bila-bila masa. There is no risk, profit based on community, perbelanjaan community. Jadi kalau kita bandingkan dengan saham-saham itu ada bahayanya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli saham masa dia tengah tengah rendah tak apa, tuan-tuan boleh beli dengan harga murah kan. Lepas tu kalau bila dia naik untunglah, tuan-tuan. Tapi masalahnya bila tuan-tuan beli dia harga tinggi. Tuan-tuan beli saham masa harganya tinggi, lepas tu dia merundum jatuh. Tuan-tuan rugi ya kan? Tuan-tuan rugilah. Jadi tiba-tiba pula tuan-tuan perlukan wang. Tuan-tuan nak cairkan saham itu, tuan-tuan rugi. Itu saham. Sama kripto, tuan-tuan. Dia ada masa tinggi, ada masa dia turun. Sama dengan aset fizikal. Aset fizikal dia boleh naik, boleh turun. Emas boleh naik, boleh turun. Nilai rumah boleh naik, boleh turun. Nilai tanah boleh naik, boleh turun. Okay? Begitu. Tapi kalau dalam aset digital dia tidak akan turun sebab dia tabung. Aset digital ini dia tabung. Dia tidak bergantung kepada demand. Tidak bergantung pada permintaan. Tidak. Dia bergantung kepada perbelanjaan setiap hari. Itu semua orang berbelanja. Jadi dia akan contribute kepada nilai aset digital itu. Okay. Jadi kalau kita bandingkan, aku nak beli saham kah, nak beli kripto kah, nak beli emas kah, nak beli rumah kah, nak beli tanah kah, atau aku buat Smart CV, aku dapatkan aset digital. Jadi macam mana nak dapatkan aset percuma ini? Malam ini kita ceritalah how to get it. Okay? How to get it free. Kita tak beli, kita tak beli, company pun tak jual. Aset digital ini dia punya nilai sentiasa naik from beginning bulan berapa? Bulan 10 itu sampai sekarang nilainya meningkat. Satu masa nanti dia akan jadi 25 sen US dollar. 25 sen US dollar is 1 ringgit lah. 1 ringgit. Okay. Jadi kalau tuan-tuan ada 1 juta unit, bila dia naik RM1, tuan-tuan menjadi jutawan lah. Itu yang malam ni kita cerita macam mana nak jadi jutawan dalam aset digital. Okay. Jadi caranya, tuan-tuan nak jadi jutawan dalam aset digital, tuan-tuan miliki 1 juta unit. Miliki 1 juta unit. Confirm tuan-tuan akan jadi jutawan. Okay, bukan immediate, tapi satu masa nanti jadi jutawan lah. Bila dia naik 25 sen US dollar, 25 sen US currency. Ataupun senang cerita 1 ringgit lah. Pegang 1 juta unit sampai dia punya value menjadi RM1. Jadi tuan-tuan ada 1 juta ringgit. Masa tu jual. Terus jual, tuan-tuan dapat duit tu. Sebab dia immediate, tuan-tuan. Bila kita nak jual, kita tekan satu butang, terus boleh jual, dapat duit tu dalam e-wallet. E-wallet tuan-tuan withdraw, dalam masa 3-4 hari dia akan masuk account bank. Secepat itu, tuan-tuan. Dalam 3-4 hari masuk account bank. Tekan satu butang, jual, settle. Okey, tabung aset. Tabung aset datang dari mana? Tabung tu masuk duit tu datang dari mana tu duit tu masuk, kan? Tu tuan-tuan, ini banyak soalan lah kan. Tabung tu macam mana boleh meningkat dia punya nilai Aku tengok hari-hari naik je kan. Macam mana dia naik tu? Kan soalan macam itulah.
bermain di kepala kita kan. Macam mana ni saham pula, aset ni naik je hari-hari. Okay. Kadang-kadang dia melonjak tinggi. Beberapa hari lepas kan. Melonjak tinggi kan. Pom 2 hari 3 hari kan dah melonjak tinggi pong. Oh, kenapa tu? Tuan-tuan kena tahulah dari mana datangnya tabung ini. Kan? Dari mana aliran duit masuk dalam kita punya satu tangki, dipanggil tangki aset digital unit. Duit masuk kat situ. Okey, pertama tuan-tuan ya. Pertama dia masuk 20% daripada komisen 4G. Ingat tuan-tuan. Komisen 4G kita tak semua kita ambil. 20% dia akan mengalir masuk dalam tabung ini, tabung aset ni. 20%. Dia automatik lah. Okay? Automatik dia akan pergi ke situ. 20%. Itu sumbangan semua orang yang ada komisen 4G. Dia akan masuk 20%, masuk ke dalam community ini. Tabung community ini. Next, apa dia? Belanja online. Setiap kali tuan-tuan berbelanja online di Smart CV Mall, tuan-tuan beli kopi kah, tuan-tuan beli tudung kah, tuan-tuan beli apa saja. Okay, di Smart CV Mall kita itu ada certain persen keuntungan jual beli itu masuk ke dalam tabung aset. Okay. Itu yang kedua, punca kedua. Apa saja tu? Ada ribuan barang ke dalam Smart CV Mall, setiap barang tu ada contribution dia masuk dalam aset. Okay. Yang ketiga, tuan-tuan bayar bil services, under services. Okay. Bila tuan-tuan buat bayaran untuk services, utility kah, bil kah, top up kah, ada masuk dalam aset. Okay, tuan-tuan menderma, masuk dalam aset. Okay, sebagiannya. Ini belum lagi lah tuan-tuan tapi kiriman wang kalau ada nanti pun masuk dalam aset. Tuan-tuan beli package Smart Base, ada masuk dalam aset. Beli tapak custom plan, ada masuk dalam aset. Belian CV, ada masuk dalam aset. Jadi apa saja transaksi akan masuk dalam sini. Akan meningkatkan kita punya tabung aset itu, tuan-tuan. Apa saja transaksi. Kalau ada transaksi baru, masuk dalam situ juga. Semua transaksi jual beli mesti ada dia punya aset, tuan-tuan. Mesti ada contributionnya masuk dalam tabung aset itu. Begitulah. Okey, jadi itu tabung. Itu tabung. Itu punca duit untuk tabung itu, tabung aset itu. Now, untuk kita, untuk kita usahawan ni, usahawan Smart CV, untuk kita, macam mana kita nak kumpul aset digital kita supaya dapat 1 juta unit? Begitu, kan? Aku pun nak kumpul 1 juta kan? Macam mana aku nak kumpul aset digital ni? Yang diberikan percuma ni, kan? Jadi jalannya tuan-tuan, bila tuan-tuan beli package BC, bila kita beli package BC, Business Center itu, company bagi free, syarikat bagi free 8,000 unit aset percuma. Kita beli BC itu ada nilai dia, ada benda-benda yang kita dapat kan. Itu tak payah cerita, habis semalam kita dah cerita lama dah kan. Panjang dah cerita sipu semalam tu kan. Tengok apa yang tuan-tuan dapat bila kita beli BC yang semalam punya cerita tu. Jadi antara yang kita dapat itu percuma tuan-tuan ialah aset digital 8,000. Nah, kalau kawan kita tadi yang beli 7 BC, 8,000 kali 7 tuan-tuan. Jadi dia ada 56,000 aset dia dapat tu. Yang 3 orang tu kan. Kan? Semua ambil 7 BC kan. Bermakna setiap orang tu dia dapat 56,000 aset digital. Free. Percuma tu. Percuma. Beli 7 BC dapat 56,000. 1 BC 8,000. Kali 7 lah.
Tu pertama. Kalau kita nak kumpul aset digital, one of the way yang tuan-tuan dapat besar, aset ini dapat besar free ialah beli BC. Jadi tak rugilah siapa beli BC kan, beli sampai 7 kah, atau yang sebut kata tadi 15 BC, beli 15 BC tuan-tuan. 8,000 kali 15 lah. Itulah aset digital yang tuan-tuan pegang. Okay? Siapa yang beli 15 BC? Straight 15 BC kali 8,000. Okay, yang kedua, cara kita nak kumpul ialah tuan-tuan dapat referral daripada orang yang kita sponsor. Itu. Jadi tuan-tuan sponsor ramai orang. Setiap orang yang tuan-tuan sponsor itu, apabila dia dapat aset digital, tuan-tuan juga dapat aset digital. Okay, berapa persen? Berapa persen daripada apa yang dia dapat? Dia ada 3. Sama ada 2%, 5% atau 10%. Okay, ada 3, 2% atau 5% atau 10%. 2% kalau tuan-tuan beli 1 BC. 5% kalau tuan-tuan beli 3 BC. 10% kalau tuan-tuan beli 7 BC. Okay, jadi maknanya kalau lah tuan-tuan ada 7 BC. Tuan-tuan 7 BC. Lepas tu tuan-tuan sponsor si Ali. Kan? Ali dapat 1 juta unit aset. Dia dapat macam mana? Macam-macam cara lah. Kan? Tak kisahlah apa cara dia, tapi dia dapat 1 juta. Kan? Contoh dia beli BC kah, dia beli apa lagi, dia beli CP kah, dia berbelanja, dia shopping kah apa kah, dia belanja apa macam-macam belanjaan tu. Katalah kita kira lah semua belian dia tu dia dapat 1 juta aset digital. Kalau tuan-tuan sponsor dia, tuan-tuan dapat referral. Jadi kalau tuan-tuan ada 7 BC, tuan-tuan makan 10%. Jadi 1 juta tu tuan-tuan ambil 10%. Bermakna 100,000 tuan-tuan dapat free. Okay, atas referral punya commission, referral punya aset. Macam tu. Jadi referral ini tuan-tuan boleh dapat banyak aset percuma kalau tuan-tuan ramai sponsor orang. Okay, ramai sponsor orang, dia akan dapat banyak aset referral dipanggil. Dia tak beli. Dia refer, dia sponsor orang tu dapat, dia pun dapat. Kan? Downline dia dapat, dia pun dapat. Okay? Cuma yang direct sponsor saja. Okay, kita dapat daripada direct sponsor. Kalau second level tidak dapat. Okay, jadi tak kisahlah apa saja orang tu dapat, kita dapat. Dia dapat 1,000, tuan-tuan dapat 100. Kalau tuan-tuan 10%. Okay. Tu kelebihan kalau main 7 BC. Kalau kita 7 BC, kita makan 10%. Okay, next. Apa lagi yang kita boleh dapat daripada tuan-tuan beli custom plan? Okay, tuan-tuan nak guna custom plan, tuan-tuan beli custom plan. Okay, custom plan itu untuk apa? Tuan-tuan boleh iklan barang. Okay, boleh iklan barang, satu barang, dan tuan-tuan boleh pilih berapa persen nak bagi tuan-tuan punya diskaun kepada pembeli. Itu custom plan. Tuan-tuan nak bagi 10% kah, 15% kah, 5%, 10%, 30%, suka hati. Diskaun barang yang tuan-tuan nak jual tu. Okay, kalau yang BC ini, dia punya diskaun tetap 30% tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak guna BC itu, tuan-tuan nak iklan barang, nak jual barang, dia punya diskaun 30%, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu BC. Kalau CP, suka hati kita, nak bagi 5% pun boleh, 10% pun boleh. Kan, diskaunnya ikut kita. Okay. Jadi kalau tuan-tuan beli CP, tuan-tuan akan dapat aset digital free. Ini dulu lah tuan-tuan 52,000, sekarang dah turun dia punya aset digital percuma tu, tidak sampai pun 40,000 sekarang tuan-tuan. Okay. Tidak sampai 40,000. 39 something. Okay. Ni tambah lama tambah kurang ni tuan-tuan. Jadi elok beli CP ni cepat-cepat. Kan sebelum dia tambah kurang.
Okay, sebab ini yang paling banyak diberikan ialah dalam custom plan. Aset digital yang paling banyak diberikan percuma ialah apabila kita beli custom plan itu. Okay, jadi nak dapatkan banyak, beli custom plan. Lagi lama tuan-tuan tunggu, lagi kurang kita tuan-tuan dapat. Next ialah samalah referral tadi tu. Jadi kalau tuan-tuan punya downline tadi, dia beli custom plan, tuan-tuan dapat juga ya, antara 2 ke 10%. Okey, bila kita beli CV, kita dapat 1000 aset digital percuma, tuan-tuan. Beli CV dapat aset digital percuma. Okey, sama juga, tuan-tuan akan dapat benda ni juga, 2 ke 10% daripada aset digital tuan-tuan punya downline sebagai referral. Okey. Menderma pun ada. Shopping, apa saja shopping, bukan saja kopi, bukan saja inci, ini contoh saja, tuan. Tapi apa saja jenis shopping, tuan-tuan beli apa saja ada aset digitalnya itu. Cuma kopi ini besar lah, 1,000 kan. Kan? Dia besar. Jadi ribuan jenis barang yang ada di shopping mall kita itu, tuan-tuan akan dapat dia punya aset digital, dan ada juga referral aset digital. Okay, orang shopping kita, dia dapat aset, kita pun dapat aset daripada direct downline kita. Okay, tu. Okay, jadi ini adalah cara tuan-tuan nak kumpul, aset digital itu sampailah mencecah 1 juta unit atau lebih. Sekurang-kurangnya 1 juta. Sekurang-kurangnya 1 juta unit. Kumpul dan kumpul. Okay. Ingat tuan-tuan boleh kumpul daripada belian benda-benda ni, dan tuan-tuan boleh dapat juga daripada referral. Okay, tapi itu tuan-tuan kena sponsor orang lah. Dia dapat, kita dapat. Okay, macam tu. Jadi yang besar tuan-tuan ya, punca yang besar ialah daripada BC dan juga CP. Paling besar CP. Custom plan ini yang paling besar kita dapat aset digitalnya. Kita bayar cuma RM50 untuk iklan barang kita setahun, RM50. Dan kita diberikan aset percuma around sekarang ni bawah RM40,000 lah. Kita boleh kata RM40,000 lah. Yang ini standard RM8,000. Ini tak kurang-kurang, dia memang tetap RM8,000. Tapi yang ini dia boleh kurang ni tuan-tuan. Ikut masa dia akan berkurang. Okay? Don't wait. Beli cepat-cepat custom plan tu. Walaupun tuan-tuan tidak guna custom plan itu, tidak apa. At least you get this 40,000. So, Sibu tunjuk. Live. Bila kita buka sistem kita. Sistem ini tuan-tuan kena tengok dalam kita punya aplikasi lah. Tuan-tuan tak boleh tengok aset di dalam website. Di dalam website tuan-tuan tak boleh tengok. Okay, dia belum masuk dalam website lagi. Yang tuan-tuan boleh tengok di dalam kita punya aplikasi, mobile phone. Okay, jadi bila kita tengok di home, ini home. Jadi di sini ada satu butang dipanggil asset. Okay, ada butang dipanggil asset. Butang tu lah tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan nak tengok asset, tengok di butang yang bertanda asset itu. Macam tu. Di sanalah dia berada. Okay. So bila tuan-tuan tekan asset, apa yang keluar? Dia akan keluar benda ni. Itu yang nampak ni, dia dia melonjak naik ni kan. Nampak ni melonjak naik ni kan. Yang merah-merah tu dia turun sikit, tapi dia tak lama, sekejap, sikit saja. Ini masa orang menjual. Bila orang jual dia punya asset, dia turun sikit, tapi dia akan naik balik. Okay, sebab kita hari-hari ada saja orang akan berbelanja, jadi dia akan naikkan balik. Okay. So ini harga tuan-tuan. Tuan-tuan nampak harga ni. This is the current price. Ini harga semasa ni. Okay, current price per unit. Dia tulis sana tu. Current price per unit. Okay. Itu dia punya USD 0.00023 okay, 00 3 kali 0 23243. Jadi tuan-tuan boleh tengok harga semasa lah. Tak payah tanya orang, jangan tanya orang dah.
Jangan tanya, oi Sifu, berapa harga semasa? Tengok sendiri. Buka tuan-tuan punya sistem, tekan butang aset, tengok sini berapa harga. Tengoklah graf ni. Sendiri tengok graf lah tuan-tuan. Okay. Don't ask your upline. Okay, contoh sini ada 1.6 juta. 1.6 juta. Okay. Bilangan unit. Total asset unit 1.6 juta. Kan? Kalau kita kali tuan-tuan bilangan unit ini dengan current price, dia beritahu kat sini 37395. Itulah dia punya total value. Total asset value sekarang dengan harga ini, dengan bilangan ini. Tak payah tuan-tuan kira, memang sudah dikira. Okay, sudah dikira. Jadi kalau kita jual sekarang, inilah tuan-tuan dapat 373 lah US dollar. Kalau dijual sekarang. Jadi kalau kita tunggu simpan sampai 4 tahun, 5 tahun, sampai nilai kat sini di atas ni USD ni kata 0.25. Itu maksudnya RM1 lah tu. Okay? Bila dia tulis sini 0.25. Bermakna RM1 lah. Jual lah tuan-tuan. Jual lah. Kan? Sebab sini kalau 1.6 juta ni, di sini di atas ni tulis 0.25. Nilai kat sini tuan-tuan itu bersamaan dengan 1 juta ringgit. Dalam bagi 4 lah, bagi 4 dalam US dollar. Jadi nilainya sudah 1 juta ringgit tu. Jual lah. Kan? Tekan sell. Butang merah ni sell unit. Tekan yang tu. Terus tuan-tuan boleh dapat duit tu. Tak payah tuan-tuan tunggu. Terus tekan saja pok, dia masuk duit tu dalam kita punya e-wallet. Terus masuk. Okay? Satu saat saja. Dia masuk e-wallet. E-wallet tuan-tuan withdraw. Withdraw ambil masa 3-4 hari lah. Dia akan masuk dalam account bank kita. Macam tu. That is how asset dalam kita punya sistem begitu dikira. Begitu cara dia. Prosesnya begitu. Okay? So asset ini senang dicairkan tuan-tuan. Senang dicairkan. Tekan butang sell je. Kalau tuan-tuan ada tanah, nak cairkan susah tuan-tuan. Betul kan? Satu hal nak cari pembeli. Siapa nak beli aku punya tanah ni kan? Kena cari pembeli. Ini tak payah cari pembeli. Tak payah cari pembeli. Tuan tekan sell je. Okay. Dia terus jadi duit. Dia terus jadi duit. Macam mana jadi duit? Sebab apa? Tabung tuan-tuan. Tabung itu ada duit dalam tabung tu. Jadi tuan-tuan ambil je duit tu dalam tabung tu. Sebab tuan-tuan dah cairkan. Tuan-tuan punya aset. Jadi ambil lah duit dalam tabung tu. Duit dalam tabung tu tidak dikacau tuan-tuan. Okay? Tidak dikacau. Disimpan kat situ dalam tabung tu. Jadi bila-bila masa kita boleh ambil duit dalam tabung tu. So macam itulah tuan-tuan. Jadi pastikan tuan-tuan miliki at least 1 million. At least 1 juta. Tak kisahlah tuan-tuan nak beli sikit ke apa ke. Cara nak kumpul tadi Sifu dah tunjuk tadi. Ada pelbagai cara kan. Tuan-tuan beli CP dapat. Tuan-tuan beli BC dapat. Tuan-tuan beli kopi pun dapat. Tuan-tuan beli saja inci pun dapat. Tuan-tuan beli tudung pun dapat. Apa benda yang tuan-tuan beli ada dia punya aset digital. Tapi yang paling besar ialah CP. Custom plan tu besar. Okay. Hampir RM40,000. Dengan RM50 tuan-tuan boleh dapat RM40,000. Tuan-tuan beli bukan pasal itu. Tuan-tuan beli CP. CP itu untuk iklan tuan-tuan. Ada tapak iklan yang tuan-tuan dapat. Itu nilai dia. Yang 40,000 unit aset itu free. Free. Yang kedua besar tadi yang saya kata BC. Tuan-tuan beli BC, tuan-tuan boleh iklankan 100 jenis barang tuan-tuan. Tuan-tuan dapat bonus sponsor, bonus pairing daripada BC itu. Tapi diberikan juga kita 8,000 unit free. Percuma 8,000. Okay? Macam tu. Jadi kumpullah tuan-tuan punya aset digital sampai 1 juta. Kan? Sudah ada kita punya aset yang tuan-tuan boleh harapkan 4 years down the line, 5 years down the line, tak kisah berapa tahun pun. Okay? Walaupun 10 tahun pun tak kisah. Kan? Naik RM1. Naik RM1 tuan-tuan. Tuan-tuan dapat 1 juta ringgit in your hand. Dalam tangan kita ada 1 juta ringgit tuan-tuan. Okay?
Okay, jadi pastikan more than 1 million. Kalau setakat 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, kan 100,000, belum lagi itu tuan-tuan. Ya, belum cukup power tu. At least 1 million. Okay, 1 million kalau tuan-tuan guna CP. Kalau tuan-tuan beli CP, itu around 1,400, 1,500 macam tu lah. Modalnya 1,400, 1,500, tuan-tuan guna duit tu, beli CP, custom plan, sebab itu paling banyak dia punya aset. Tuan-tuan dah ada 1 juta unit. Macam tu. Kalau tuan-tuan nak cepat dapat lah, CP is the best. Beli CP is the best. Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak, aku nak jadi usahawan, aku nak bina aku punya network, kan? Aku nak dapatkan bonus sponsor, bonus sparing business center. Elok aku beli BC. Yes, betul. Kan? Beli BC lah. Kan sebab itu 8,000 satu BC kan. Dapat aset, dapat juga kita berbisnes. Kita punya pairing bonus, kita boleh dapat pairing bonus, boleh dapat sponsor bonus. Okay? Kalau tuan-tuan punya pikiran begitu, itu bagus. Seperti yang saya kata, beli 15 BC tuan-tuan. Kan. Dapat aset 8,000 kali 15. Lepas tu kita ada pula account kita 15 account kita nak gerakkan untuk dapat bonus pairing dan bonus sponsor. Okay, yang hebat tu, yang sedap tu, yang bonus pairing tu. Kalau 15 account tuan-tuan ada tu, kan dia punya income tu berdesup-desup tuan-tuan. Berdesup-desup tu. Dapat lagi duit daripada situ, beli lagi CP. Kan? Kita punya bonus pairing kita dapat, yang semalam saya cerita tu, bonus pairing dapat 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Dapat bonus pairing tu. Tuan-tuan belilah CP. Sebab itu ada orang tanya, kadang-kadang orang tanya Sibu, saya ada punya duit ni. Duit aku ni ada 2,000 ni. Ada 2,000. Mana dulu aku nak beli? Aku nak beli CP kah? Custom plan kah? Aku nak beli BC banyak. Yang mana satu? Beli BC, tuan-tuan. Beli BC is more important than beli CP. Sebab CP ni future value, tuan. It's not the current value. It's a future value. Okay? Value-nya itu menunggu 4-5 tahun akan datang, tuan-tuan. Tapi kalau BC is now. Business center is sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapat duit beribu-ribu ringgit, tuan-tuan, dalam masa sebulan itu saja. Kalau tuan-tuan gerakkan lah. Kalau tuan-tuan gerakkan business center tu, tuan-tuan ada 7 BC. Tak apalah, tak payah cerita 15. 7 saja pun tak apa. Tuan-tuan ada 7 BC. Dah 1,400 beli 7 BC. 7 BC itu boleh berikan tuan-tuan income, tuan-tuan. Beribu-ribu ringgit. Okay? Bila kita gerakkan dia. That money can come from 30 days, the first 30 days. Tak payah tunggu 4-5 tahun. Kan? Tak payah tunggu 4-5 tahun. Okay? Tuan-tuan boleh dapat 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dalam beberapa bulan. Guna duit tu untuk beli CP. Guna bonus daripada pairing bonus dan sponsor bonus. Okay? Kalau tuan-tuan punya income, modal tidak banyak lah. Okay? Tentu ada 2 choice. Nak beli CP kan, nak beli BC? BC dulu. BC dahulu. Okay? Kalau tuan-tuan punya modal ngam-ngam saja around that amount. Dekat modal 2,000 kan. Semua beli BC lah. Gerakan BC itu ada bonus, beli CP. That is my advice. Sebab biasa 7 BC dengan 3 BC tak sama kiraan dia. 7 BC dengan 1 BC lagi jauh kiraan dia. Okay? Banyak duit akan hangus. Kalau kita mula dengan 1 BC atau 3 BC. Okay? Berbanding dengan kita mula dengan 7 BC. Tuan-tuan, you can save a lot of money dalam bentuk income. Kalau mula dengan 7 BC. Dah gerakan tu, kena gerak lah tuan-tuan. Bila kita ada 7 BC, bukan duduk diam. We have to do our work. Kita kan cikgu.
Jadi kita mengajak orang lah. Daripada sana akan dapatlah bonus pairing, bonus sponsor itu. Dan itu besar tuan. Dia cepat dan besar tu. Macam minum Milo kan. Minum Milo kan. Cepat besar. Laju aktif kan. Bertenaga kan minum Milo. Macam itulah kita punya income kan, dia akan cepat dan besar. Okay. So from there barulah kita beli CP. Tak kisahlah dapat 1,000 beli, dapat 1,000 beli kan RM50 saja tuan-tuan. Satu CP itu RM50. Okay, satu CP RM50. Hari ini dapat RM50, belilah CP. Besok dapat RM50, belilah CP. Kan? Daripada bonus pairing dan bonus sponsor itu. Hari ini dapat 100, aku beli 2 CP. Lama-lama tentu ada 20, 30, 40 CP itu ada. Kan? Dah bernilainya dah 3 juta unit lah. Contohlah tuan-tuan. Daripada bonus pairing dan bonus sponsor. Okay, kecuali tuan-tuan ada banyak duit. Saya ada 10,000 ni Sifu. Saya ada 10,000 modal ni Sifu. Kalau macam tu engkau beli 15 BC, lepas tu engkau belilah 30 ke 40 ke CP. Lagi hebatlah tuan-tuan. Kan? Lagi hebatlah dia punya aura tu, kan? Power dia tu. Momentum dia tu. Okay? Kalau tuan-tuan ada modal macam tu. Tak payah 10,000 lah tuan. Kalau tuan-tuan ada modal 5,000 pun dah okey dah. Okay? Powerful lah kalau nak berniaga dalam Smart CV ni. Okay, next Sifu nak tunjuk transaksi. Di sini tuan-tuan, di bawah ni ada, ini kalau nak beli purchase lot ni kalau nak beli. Okay, kalau nak beli custom plan tekan butang biru, kalau nak jual tekan butang merah. Di bawah ini tuan-tuan ada transaction history. Okay, transaction history ini bilangan CP yang kita dah beli. Okay, Sifu dah beli 23 tuan-tuan. Satu pun tak guna lagi. Okay, tak guna lagi. Tapi Sifu akan guna. Mungkin besok Sifu akan guna lot ini, custom lot ni Sifu akan guna untuk Sifu jual page pendidikan tu. Jadi tuan-tuan boleh beli page pendidikan yang Sifu buat itu melalui Smart CV Mall, kan? Tuan-tuan boleh dapat asset, tuan-tuan boleh dapat commission, okay? Ada commission. Mungkin besok lah Sifu buat. Okay, kalau tak besok pun lusa. Okay, jadi ini transaction history ni, tekan butang ni. Tuan-tuan nak tahu, aku dapat yang 1,6 juta ni daripada mana? Tengok transaction history. Okay, di sini ada tarikh dari mana sampai ke mana. Dari bila bukan mana, dari bila sampai ke bila, kan? Dia ada ini bulan, hari, ini bulan, ini tahun. Okay, tak apalah, kita ambil sebulan ni lah. Kita search, tekan search. Tuan-tuan boleh pilih berapa tempoh masa dia, 3 bulan ke 10 bulan ke, suka hati lah. Jadi Sifu nak contoh ini. Tuan-tuan boleh nampak ke ni? Okay. So dia ada tarikh, dia ada description, dia ada price, okay, dia ada unit in, unit out. Okay. Yang penting di sini tuan-tuan tengok, Sifu besarkan sikit. Okay. Ini dia kata sini shopper rebate. Shopper rebate maksudnya orang yang beli something dalam shopping mall. Okay. Itu shopper, kan? Kita guna shopping wallet kita tu. Kita guna shopping wallet kita tu, kita beli something lah, kan tuan-tuan. Itu dipanggil shopper rebate. Di dalam kurungan tu dia kata referral. Referral ni maksudnya bukan kita beli. Bukan aku beli. Tapi orang yang saya sponsor itu yang beli. Itu dipanggil referral. Okay. Shopper rebate. Referral maksudnya ada orang yang guna shopping wallet dia. Ada orang guna shopping wallet dia. Dia berbelanja something. Okay. Dia dapat aset. Contoh beli kopi lah tuan. Beli kopi kan. Atau beli tudung ke apa ke. Okay. Ini siapa? Si Hairi. Nampak lah nama dia kat sini kan. Si Hairi lah. Si Hairi ni dia pay something. Dia bayar something, dia shopping something. Kan, dia dapat aset. Tapi saya sebagai penaja dia, sebab saya memang Sifu penaja dia. Kan?
So, Sifu dapat apa? Kan, berapa unit? Adalah 4 unit. 4.78 unit. Tak banyak tapi ada lah. 4.7 unit. Kan? Macam itulah tuan-tuan. Dia ada penyata dia kat sini. Kita boleh tahu siapa yang beli. Dan berapa unit kita dapat daripada dia punya belian tu. Semua ada dalam sini. Tak payah tanya siapa-siapa. Tengok sendiri. Okay? Jadi tengok sini. Banyak kali tuan-tuan. Ya? Banyak kali ni tuan-tuan. Okay, nampak ni shopper ribet. Banyak kali kan. Banyak kali ni. Jadi walaupun 11 unit kan. Macam ni 11 unit. Tak apalah. Tapi banyak kali. Kan? Banyak kali. Okay. Yang ni tuan-tuan ya. Ni buy one lot. One lot itu apa? Itu custom plan lah. Satu lot custom plan. Siapa yang beli? Cik Abdul Aziz bin Ismail. Yang beli tu Cik Abdul Aziz bin Ismail. Kan? Ini dia punya username. Okay. Jadi dia beli satu lot. Dia dapat 40,000. Dia dapat 40,000. Tapi Sifu dapat 10%, tuan-tuan. Sebab Sifu kan dia punya penaja. Jadi Sifu dapat 10% daripada apa yang dia dapat. Dia dapat 43,000, Sifu dapat 4,300. 10%. Itu maksudnya 10%. Itu kerana Sifu ini ada 7 BC. Kalaulah Sifu bukan 7 BC, katalah Sifu 1 BC saja. Sifu tak dapat 4,000 tuan-tuan. 4,000 tu 10%. Okay. Jadi kalau Sifu bukan 7 BC, Sifu dapat 2% kali 43,000 itu. 2% dari 43,000 itu. Kan? Itu beza tuan-tuan. Itu beza memiliki 7 BC, 3 BC dengan 1 BC. Dalam kita kumpul kita punya aset digital ni, sebaik-baiknya kita ada 7 BC supaya kita dapat 10% referral. Itu banyak kali ni tuan. Satu hari boleh jadi beberapa aset digital kita dapat daripada kawan-kawan kita tu. Jadi sayang kalau kita tak makan 10%. Dan sayanglah tuan-tuan. Benda tu hangus. Kan? Kalau kita 2%, 8% lagi hangus. Okay? Tuan-tuan 1 BC. Tuan-tuan dapat 2%. Sepatutnya 10% kalau tuan-tuan 7 BC, bermakna 8% tu hangus. Hangus selama-lamanya tu. Tak boleh dapat balik tu. Hangus. Dah hangus. Dah berasap dah. Kan? Okay? Itu beza tu. Beza kalau 7 BC kan dengan 1 BC. Okay, nampak ni berulang-ulang ni tuan-tuan ya. Kan? Berulang-ulang ni shopper rebate. Referral. Bermakna downline kita, direct downline kita punya belian ni. Sebab itu kalau kita ramai kita punya downline, first line kita ramai orang, banyaklah kita dapat aset digital. Kalau ramai orang dalam kita punya G1 itu, direct downline kita. Okay, that is kenapa penting menajar tuan-tuan. Kenapa penajaran itu penting? Sebab kita akan dapat aset digital banyak tuan-tuan. Okay. Now yang ini, package usahawan upgrade. Kimboshi ni Syarudin. Kan? Dapat berapa? Sifu dapat 766. Referral tuan-tuan. Sebab Sifu adalah upline kepada Syarudin. Okay? Dapat 766. Dia dapat 8,000. Kan? Dia dapat 8,000. Sebab dia beli. Okay? Macam tu nampak ni. Shopper rebate berkali-kali ni kan. Yang ni apa ni? Buy satu lot. Okay? Siapa yang beli? Siti Baizura beli. Okay. Satu lot. Custom plan. Ni shopper. Buy 2 lot. Siapa beli 2 lot ni? Si Hairi. Hairi kan. Muhammad Hairi. Si handsome man ni. Si handsome boy ni kan. Dia beli 2 lot. Tuan. Siapa dapat lah. Kan. Okay. Macam tu lah tuan. Jadi shopper rebate. Inilah transaksi yang tuan-tuan boleh tengok. Kan? Semua ada dalam sistem kita ni. Sifu juga jual. Sifu juga jual ni tuan. Sifu jual Sifu punya lot ni. Nampak tu dapat tunai. Sifu boleh dapat tunai ni tuan. Okay.
Jadi kita boleh beli, boleh jual. Okay, beli dan jual. Boleh tuan-tuan. Okay. Ini saya pun nak test jual tu. Ni bayangkan ni tuan-tuan, ini baru tak sampai sebulan ni, kan? Transaksi ni banyak ni tuan-tuan. Okay. Bayangkan kalau sudah 6 bulan punya transaksi, kan? Setahun punya transaksi, berapa banyak tuan-tuan akan dapat aset itu daripada tuan-tuan punya network. Ya, network yang direct downline lah. Level 2, level 3 tuan-tuan tak dapat. Level 2, level 3, level 4 tak ada. Level 1 je. Tuan-tuan dapat referral itu daripada level 1 sahaja. Tapi besar kalau 10% tuan-tuan. Sebab itu kita kena 7 biji lah. Kita kena 7 biji supaya kita makan 10%. Besar tu. Dia dapat 1 juta, aku dapat 100,000. Besar tu. Dia dapat 1,000, aku dapat 100. 100 ada 10 orang, dah 1,000. Direct downline kita. Kan? Macam itulah kita kumpul kita punya aset digital. Okay? Dia ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, naik RM1, aku jutawan lah. Okay? Naik RM1, jutawan lah. Okay? Jadi Sifu ada ni 1.6 juta ni, jadi naik RM1, 1.6 juta lah Sifu boleh dapat 1.6 juta. Macam tu. Okay? Okay, jadi pentingnya apa? Pentingnya ialah 7 biji. Kan? Pentingnya apa ni Sifu? Pentingnya 7 biji. 7 biji sebab kita nak referral tu, tuan-tuan. Referral, kita boleh makan referral 10%. Kan? Walaupun CP kita tak banyak. Tak apa. Yang penting aku dah beli 7 biji. Aku beli 7 biji, aku dah ada 56,000 unit aset daripada 7 biji itu. Tapi kalau aku sponsor orang, downline aku dapat aset 10%. That's why Sifu kata lebih penting beli 7 biji sebab tuan-tuan akan makan referral 10%. Pelan-pelan kita tambahlah kita punya CP itu. Kan? But BC is first. BC itu yang utama tu. Sebab itu cara kita nak kumpul kita punya aset melalui referral. Sifu aku tak pandai menaja. Jangan bagi alasan tuan-tuan. Sifu dah kata tidak boleh bagi alasan. Dalam kita buat marketing, tutup pintu alasan. Okay? Kalau tuan-tuan buka pintu alasan, macam-macam masuk. Lipan masuk, ular masuk, biawak masuk, macam-macam masuk, akan masuk pintu alasan tu. Okay? Tutup pintu alasan tu. Yang masuk cuma benda bagus saja. Kan? Positive thinking. Tuan-tuan kena be positif. Okay? Dia macam-macam cara nak menajar tuan-tuan. Macam-macam cara menajar. So be creative, be open, buka pintu creativity tu kan. Nanti dah banyaklah idea datang tu untuk kita menajar. But jangan buka pintu alasan. Kalau pintu alasan dia kacau tuan-tuan. Baru nak buat ni dah dikacau dengan pintu alasan tu. Biawak tu datang kan. Dia telan kita punya idea tu. So be careful what you say. Hati-hati dengan apa kita kata. Sama ada kita kata pada diri kita sendiri atau kata pada orang. Semua itu kita kena jaga. Okay? Jaga lidah kita, jaga tangan jari kita ni menulis kan. Sekarang ni orang banyak berkomunikasi dengan jari dia kan. Dia tekan dia punya keypad handphone dia tu kan. So be careful what you type. Okay? Itu akan mencorakkan tuan-tuan punya kejayaan itu. Okay? So don't say things that negative. Sebab dia akan menjadikan kehidupan kita negatif. Kita penat. Jangan kata kita penat tuan-tuan. Penat-penat lah, tapi jangan kata kita penat tuan-tuan. Sebab bila kita penat, kita juga boleh jadi kita juga boleh tukar dia kepada kita bertenaga, kita mempunyai ada tenaga untuk buat sesuatu kan. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke penat, otak tuan-tuan ke penat, jadi tuan-tuan dia pengaruhi kita punya fisiologi itu. Kan? Mental kita ni mempengaruhi tubuh kita tuan-tuan. Kalau kita kata penat, tubuh kita ni dia ikut benda tu. Dia ikut. Tubuh itu akan jadi penat. Kan?
That's how the mind works. How the mind control the body. Okay. So be careful. Terutama kita punya subconscious mind ni kan. Subconscious mind ni dia ikut je tu. Otak subconscious mind ni dia tak fikir, dia ikut dia arahan tu. Okay. So kalau kita bagi arahan yang negatif, dia akan ke situ. Macam itulah. So malam ni itulah cerita kita aset digital ini. Okay. Jadi pengajarannya tuan-tuan, nak kumpul banyak, beli 7 BC dan sponsor ramai. Sponsor ramai tuan-tuan akan dapat referral punya aset digital free, dan tuan-tuan akan dapat commission dalam pairing bonus dan juga sponsor bonus. Daripada bonus itu tuan-tuan beli CP. Jangan belanja semua tuan-tuan. Boleh belanja apa tuan-tuan, belanjalah, beli beras, beli tepung, beli gula, apa semua tu. Beli pintar cengkok. But asingkan sebahagian daripada bonus kita tu untuk kita tambahkan kita punya custom plan. Sebab itulah cara nak besarkan kita punya aset. Okay, cara yang paling cepat nak besarkan aset ialah kita beli CP. Tapi gunakanlah duit daripada bonus. Okay, kalau duit tu tak banyak, beli BC dulu. Cukupkan 7 lah. Cukupkan 7 sebab 7 itu kan banyak benda kita dapat bila kita ada 7 BC kan. Terutama yang tadi lah saya petunjuk tu. Referral tu kita dapat 10%. Itu yang kita mau tu, 10%, bukan 2%. 10%. 5 kali ganda kan daripada orang yang 1 BC tu. That is my advice. Kecuali tuan-tuan banyak modal, tidak apalah, belilah semua. 7 BC beli juga 25 lot. Beli 25 lot. Kan? 1 juta, at least 1 juta lah. Kurang-kurang 1 juta. Daripada CP. Kalau cukup duit cukup. Itu yang paling bagus, beli semua. Okay, yang wajib tadi CV 2 wajib. Itu aktifkan tuan-tuan punya cashback, itu wajib tuan-tuan. Aktifkan cashback wajib. Lepas tu beli BC. Ada wang baki, beli CP. Kan? Ada wang baki. Dah beli 7 BC dah. Ada lagi baki. Belilah CP. RM50 je pun. Okay, RM50 saja satu BC. Satu CP. Macam itulah tuan-tuan. Okay, so any questions? Ada soalan tuan-tuan nak tanya about asset digital ini? Sila bertanya, kita buka soalan. Tuan-tuan boleh buka mikrofon. Jadi ini bahasa lain tuan-tuan. Bahasa lain kita panggil dia. Kalau kita nak jutawan dalam sini, bermakna kita panggil jutawan senyap. Istilah dia jutawan senyap. Okay. Senyap-senyap, kalau tuan-tuan nak jadi jutawan, senyap-senyap ialah tuan-tuan beli 25 lot CP. 25 lot CP. Okay. Kalau rasanya lah cukup itu. Kalau tak pun 20, maybe 26. Tengok current price. Berapa, bukan current price, current bilangan unit. Berapa satu lot, berapa unit kita dapat tu. Tengok, sebab dia akan turun-turun kan. Tapi around that lah. Sekitar mungkin 26 sekarang ni, 26 lot untuk 1 juta. Bermakna tuan-tuan sudah ada 1 juta unit, bermakna tuan-tuan sudah dalam kategori jutawan senyap. Jutawan senyap-senyap kan. Simpan saja sampailah dia naik 25 sen US dollar. 25 sen US punya currency, bukan Malaysia currency. Kan? Bersama dengan RM1 lah. Bersama dengan RM1 Malaysia, currency Malaysia. Tak tahu, itu kita tak tahu berapa lama tu. Mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, we don't know. Sebab dia bergantung kepada kita punya perbelanjaan tu, satu community. Bukan kita belanja, satu community berbelanja. Lebih banyak orang berbelanja, lebih cepat dia naik. Lebih cepat dia naik, dia punya nilai satu unit itu. Okay, jadi kalau jadi RM1, tentu ada 1 juta, jutawan lah. Kan? Tak payah orang declare, tuan-tuan yang declare sendiri, aku jutawan hari ini. Oi, RM1 dah kan? Oi, RM1 dah, 25 sen US, 25 sen US dah. Aku jutawan lah. Kan? Kita pun declare diri sendiri, aku jutawan senyap. Hari ini aku jutawan senyap. Harga dah RM1 kan? Aku ada 1 juta unit. Macam itulah kan? Itu jutawan senyap dipanggil. Okay? Sebab kita diam-diam kita beli CP itu. Ataupun diam-diam kita dapat
aset-aset itu. Kita kumpul aset-aset itu. Tak ada siapa yang tahu. Kalau tuan-tuan tak beritahu orang, orang pun tak tahu. Kan? Dah jutawan dah. Macam itulah. Kalau yang BC apa semua orang tahulah tu sebab tuan-tuan aktif kan. Tuan-tuan kena sponsor orang apa semua. Jadi tim tuan-tuan tahu, saya punya upline tu dia dah commission dia dah banyak dah kan. Jadi orang tahu sebab kita aktif, okay? But kalau kita tuan-tuan beli CP, mana orang tahu? Tak ada orang tahu. Kita sudah ada 1 juta unit kan. Okay? Jadi tadi sudah beritahu antara BC dengan CP, which one more important? BC is more important. Okay? BC lebih penting. Okay? BC 7 BC itu lebih penting. Tapi kalau tuan-tuan cukup modal, beli dua. BC beli 7 BC dan juga 1 juta untuk 1 juta unit tu. Sekitar 26 gitu. Kalau ringgitnya is around sekitar sekarang ni 1,500 macam tu. Lebih kurang lah 1,500 untuk dapatkan 1 juta unit aset digital. Maybe around 26 lot CP custom plan. Okay. Dah ada custom plan, tuan-tuan nak guna, nak jual barang, suka hati, tak jual pun tak apa. Kan? Suka hatilah. Okay. Sebab setiap satu CP itu tuan-tuan boleh jual satu barang, jenis barang. Tentu ada minyak wangi nak jual ke orang. Kan tentu ada salon nak iklan dekat Smart CV, gunalah. Okay, harap-harap apa yang kita sampaikan ini insya-Allah dapat difahami. Okay, insya-Allah you get get pahala lah dengan niat kita belajar kan lillahi taala dapat pahala insya-Allah. Kalau tuan-tuan amalkan ilmu ni, you get money. You get money, you get asset kan. Asset tu duit lah tu kan, insya-Allah. Jadi sampai sini saja. Kita jumpa esok. Esok kita cerita derma, charity. So besok topiknya charity. Okay. Lepas tu mungkin Sifu nak rehat 1 hari 2 hari, mungkin Sifu nak rehat. Okay. Ya, jadi harap-harap nanti Sifu beritahu Mak Zan kalau dia bila Sifu rehat ni minta dia buat dia punya inilah ya. Jadi tuan-tuan punya ilmu tu berterusan setiap hari ada pembelajaran. Okey, insya-Allah. Jadi sampai sini saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sifu. Terima kasih. Insya-Allah. Terima kasih Sifu. Bila kita sampaikan salam, dibalas salam, insya-Allah ada berkat kat situ. Ada pahala tu. Beri salam dan balas salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan salam. Sebarkan salam antara sesama.